Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita masih lagi meneruskan tajuk yang kita belajar sebelum ni, iaitu tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Tapi pada kali ini kita akan uh, belajar tentang tajuk 1.2, iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Jadi bentuk pemilikan perniagaan ada 4 semuanya, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan juga koperasi. Okey, jadi apa dia bentuk pemilikan perniagaan ni? Bentuk pemilikan perniagaan ni adalah entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. Jadi ciri-cirinya boleh kita lihat dari aspek pemilik, corak kawalan dan juga struktur pengurusannya. Jadi pada video kali ini kita hanya fokuskan kepada bentuk pemilikan milikan tunggal. Dan namanya pun tunggal. Tunggal ni maksudnya satu. Jadi maknanya aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Jadi kalau seorang individu, daripada manakah sumber pembiayaan ataupun modalnya diperoleh? Okey, biasanya daripada wang simpanan pemilik. Contohnya dia pernah bekerja, ada simpan duit. Jadi boleh dimulakan daripada wang simpanan mereka. Ataupun pinjam daripada ahli keluarga ataupun saudara mara. Pinjam wajib dibayar. Ataupun kita boleh pinjam daripada agensi kerajaan seperti MARA, dan juga menggunakan institusi keuangan. Mohon pinjaman daripada institusi keuangan, contohnya perbankan. Yang penting jangan pinjam daripada Along ataupun Ceti. Nanti menambahkan masalah dalam hidup kita. Okey, ini adalah contoh perniagaan milikan tunggal. Kedai runcit Safiuddin, namanya seorang saja. Ataupun kedai alat tulis Yakin Kreatif Enterprise. Walaupun nama ni panjang, tapi ini adalah milikan tunggal. Sebab ini adalah enterprise. Kalau enterprise adalah milikan tunggal. Okay, seterusnya ialah pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Bila kita berniaga, kita mesti daftarkan perniagaan kita. Pendaftaran perniagaan ini adalah wajib bagi orang yang menjalankan perniagaan di premis tetap. Bagi penjaja, maknanya mereka tak perlu daftarkan perniagaan, cuma perlu memohon lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Tapi kalau kita ada premis, wajib kita daftarkan, iaitu di Pejabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ringkasannya SSM. Jadi pendaftaran ini mesti dibuat dalam tempoh 30 hari selepas tarikh memulakan perniagaan. Kalau dah sebulan kita menjalankan perniagaan, tak didaftarkan lagi, maknanya kita telah pun melanggar akta pendaftaran perniagaan dan boleh diambil tindakan. Apakah prosedur? Manakah telah kamu nak tubuhkan perniagaan? Apakah prosedur pendaftaran penubuhan perniagaan? Kalau bila sebut prosedur ni maknanya kita perlu ikut turutan. Jadi kita tahu tadi pendaftaran kita daftar dengan SSM. Kita mulakan dengan mengisi borang carian nama ataupun PNA 42. Okey, yang ini cuma bagi milikan tunggal yang nak menggunakan nama trade. Iaitu kita tak nak guna nama sendiri. Kita tak nak letak kedai runcit, contohnya kedai runcit Safiuddin. Jadi kita nak letak nama kedai runcit Megah Enterprise. Okay, jadi macam tu kita kena isi borang carian nama. Kalau guna nama sendiri tak perlu. Kita terus saja daftar. Jadi bila kita nak gunakan nama trade ni, kita kena kemukakan 3 nama perniagaan untuk dipilih oleh SSM bagi memastikan nama yang terpilih ni belum pernah didaftarkan.
ataupun belum ada lagi orang yang gunakan nama tersebut. Okey, lepas tu nama tu bila dah diluluskan, okey, barulah kita boleh mendaftar perniagaan dengan mengisi borang A. Jadi kalau guna nama sendiri tadi, kita skip yang pertama ni, terus kepada yang kedua. Kita isi borang pendaftaran perniagaan untuk dihantar kepada SSM dengan membuat pembayaran. Pembayarannya kalau kita guna nama sendiri, contohnya kedai runcit Hakimi. Kita guna nama sendiri, maknanya kita hanya perlu membayar RM30 saja. Setiap tahun kita kena renew ataupun membuat pembaharuan pendaftaran, kita kena bayar RM30. Tapi kalau kita nak guna Megah Enterprise, maknanya nama trade, maknanya kita kena bayar RM60. Selepas tu, bila kita dah daftarkan, kita akan terima borang D. Borang D ni sebenarnya ialah sijil perakuan pendaftaran perniagaan yang dikeluarkan oleh SSM sebagai bukti yang kita telah pun mendaftar perniagaan kita. Lepas tu, bila dah ada sijil perakuan pendaftaran ni, barulah kita boleh memohon lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Contohnya, nak buka dekat Rembau, kita pergilah Majlis Daerah Rembau untuk mohon lesen perniagaan. Lesen ni hanya boleh dimohon bila kita dah ada sijil perakuan pendaftaran. Dan sijil ni serta lesen perlulah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Contohnya kita pamerkan dekat belakang kaunter yang menunjukkan perniagaan kita telah pun didaftarkan dan ada lesen. Itu adalah prosedur penubuhan perniagaan. Seterusnya kita lihat kepada apakah kelebihan kalau kita buka perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, perniagaan ini mudah ditubuhkan, tak banyak syarat dan juga tak banyak dokumentasi, hanya memerlukan modal yang kecil, mudah diuruskan kerana saiznya kecil. Ni kamu bayangkanlah kamu buka kedai runcit, jadi dia mudah ditubuhkan, modalnya kecil, mudah diuruskan, kamu bebas menguruskan perniagaan sendiri. Lepas tu keputusan dibuat oleh pemilik, beban cukainya rendah, hanya perlu membayar cukai individu. Jadi cukainya sama, kadar cukainya sama seperti orang yang bekerja dengan kerajaan ataupun swasta. Sama lah macam cikgu. Kekurangan milikan tunggal. Kekurangannya ialah sebab dia seorang kan, jadi diuruskan secara berseorangan. Sukar untuk berkembang kerana modalnya kecil. Beban kerja semua ditanggung oleh pemilik. Perniagaan tidak berterusan. Sebab risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Dan juga sukar berkongsi kepakaran serta pemilik menanggung liabiliti tidak terhad. Liabiliti tidak terhad maknanya kalau dia buat pinjaman kewangan, lepas tu dia tak mampu nak bayar, lepas tu kan, maknanya walaupun dia duit perniagaan dia dah habis gunakan nak bayar hutang, tak cukup, maknanya harta peribadinya boleh diambil untuk melunaskan hutang yang tinggal. Baki-baki hutang yang ada tu. Jadi latihan pada hari ini walaupun berpusing-pusing tapi soalannya mudah sahaja. Iaitu maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Alia merupakan seorang penjual nasi lemak di kawasan perumahan Permata. Beliau menguruskan perniagaan secara bersendirian. Masa operasi bermula 7 pagi sehingga jualannya habis. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk kawasan tersebut. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Satu markah saja. Jadi, satu saja jawapannya. Jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1B1. Kamu dah bagi jawapan ni. Jelaskan kelebihannya. Jadi, markahnya 4. Jadi, soalan ni mudah saja. Saya percaya
Ya, kamu boleh menjawabnya dengan baik. Ini adalah contoh soalan SPM. Itu sebab saya kata SPM ni mudah saja nak skor A. Yang penting kamu berusaha. Jadi saya harap kamu dapat menguasai tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Terus berusaha menjadi anak baik yang cerdik. Terima kasih.